Apa yang Peter bagi tahu kan, waktu dia buat macam gini dekat bahagian badan budak perempuan tu, dengan secara spontannya Peter dah pun mencapai tahap climax dia, dan dalam masa yang sama air peranakan tu pun Assalamualaikum guys, welcome back to Syamim Story. Okay guys, untuk kisah kali ni Syamim nak kongsikan kisah pembunuhan bersiri yang terjadi dekat Jerman satu ketika dahulu, yang di mana kisah pembunuhan ni memang antara kisah yang agak gila jugalah bagi Syamim. Serius guys, cerita ni memang gila tau. Syamim boleh jamin korang akan rugi punya lah kalau korang tak layan video ni sampai habis. Tapi korang mesti tertanya-tanya kan, apa yang gila sangat pasal kisah kali ni? Yang tak boleh belah tu, motif pembunuhan ni lakukan semua jenayah yang dia buat ni adalah semata-mata bersandarkan nafsu je. Korang faham je lah maksud Syamim tu kan. Tapi tu biasa lagi. Itu benda biasa guys. Yang paling tak boleh belahnya lagi, apa yang Peter ni cakap juga apabila dia tengok darah depan mata dia kan, benda tu dalam masa yang sama akan menaikkan nafsu dia, dan dalam masa yang sama juga dia sehingga boleh membuatkan bawah dia tu memuntahkan lahar yang sangat banyak. Faham je lah, takkan Syamim nak explain detail lah kan. Weh, tapi itu pun tak cukup lagi tau. Syamim bagi satu contoh lah. Contohnya dalam setiap percubaan bunuh yang dia buat kan, misal kata time dia baru nak bergelut ataupun baru nak cekik mangsa dia, tapi dia dah mencapai tahap climax dia tu, dia akan serta-merta menghentikan perbuatan dia dan dia akan melepaskan mangsa dia macam tu je. Akhirnya kalau sebelum dia seseorang tu dia dah mencapai tahap climax dia kan, bermakna orang tu akan terselamat dan dilepaskan macam tu je lah. Sebab tujuan dia buat benda tu pun sebab dia nak mencapai tahap climax dia je. Tak kisahlah dengan cara macam mana sekalipun, tapi perbuatan dia tu more kepada lakukan keganasan macam cekik ataupun bunuh ataupun rock all dan sebagainya lah. Korang tengok gila kan. Tapi walaupun nampak macam bodoh si Peter ni, yang membuatkan kisah ni lebih tragis lagi, disebabkan fetish pelik yang ada pada Peter ni, ada beberapa siri yang dia buat kan, dia punya level gila tu sampai kan ada satu tahap tu dia menghisap darah mangsa dia untuk mendapatkan kepuasan yang to the max lah orang cakap. Okay, cukup. Macam dah banyak sangat Syamim bagi kan. Sorry lah kalau awal-awal video pun Syamim dah terspill banyak pula pasal kisah dia kan. Tapi tak apa, dia sebenarnya banyak lagi benda yang dia buat. Kalau korang nak tahu kisah tentang Peter ni lebih panjang lagi, sebelum tu macam biasa, sebelum korang teruskan video ni, sudilah kiranya korang menekan butang like terlebih dahulu, dan jangan lupa korang tekan sekali butang subscribe yang ada dekat bawah tu sebagai tanda sokongan korang dekat channel Syamim Story. Okay, come on guys, kalau korang nak jadi orang yang terpaling laju, please korang subscribe sekarang. So apa lagi, let's jump into the story. Okay guys, macam yang korang tahu, setiap kes-kes bermasalah macam ni, biasanya individu tu mesti akan ada kisah hidup yang buruk, betul tak? Ya betul guys, kisah awal kehidupan Peter ni memang antara kehidupan yang sangat toksik lah. Korang nak tahu tak kenapa? Semuanya bermula ataupun berpunca dari mak bapak dia sendiri. So kita tengok dulu latar belakang tentang kehidupan Peter ni. Peter atau nama panjang dia Peter Keter ni adalah seorang lelaki yang dilahirkan dalam keluarga yang sangat miskin yang terletak dekat Mulheim, which is Mulheim ni adalah sebuah daerah yang terletak dekat negara Jerman lah. Tapi walaupun keluarga Peter ni antara keluarga yang boleh kata sangat miskin ketika tu kan, Peter ni adalah anak sulung dari 13 orang adik-beradik guys. Tapi 2 daripada adik dia tu dah meninggal masa kecil-kecil lah. So total yang tinggal dalam 11 orang macam tu. Bapak ramai adik-beradik dia, 11 orang tu pun dah kira ramai tau. Korang bayangkan lah, dah lah miskin, lepas tu mak bapak dia ada ramai anak pula. So kehidupan keluarga dia untuk survive apa semua tu memang tough lah. And then yang nak menggambarkan punyalah miskin keluarga Peter ni, kan Syamim cakap tadi adik-beradik dia ada 11 orang, betul tak? Campur dengan mak bapak dia tu jadi 13 orang lah kan. 13 orang tu semua duduk dalam sebuah apartmen satu bilik je. Korang boleh imagine tak macam mana 11 orang adik-beradik plus mak bapak duduk dekat rumah yang hanya ada satu bilik je. Memang boleh cakap diorang hidup macam sardin lah dekat rumah tu. Tapi walaupun terang-terang yang mak bapak Peter ni susah kan, kekurangan tersebut sama sekali tak menghalang mak bapak Peter ni untuk jadi peminum tegar guys. Memang kerja diorang mabuk je tak habis-habis lah. Boleh kata everyday is pening lah. Dah lah tak ada duit, lepas tu kaki minum pula. Kan lebih baik duit beli air tu disalurkan kepada anak-anak dia, betul lah. Sekurang-kurangnya tak adalah anak-anak dia tu terbeban dengan rasa susah kan. Tapi nak buat macam mana? Biasanya orang yang jenis macam gini lah kan, percayalah confirm dia tak fikir langsung tentang tanggungjawab, apatah lagi nak fikir tentang anak-anak dia. Jadi disebabkan alkohol tu juga macam-macam benda yang dah berlaku dalam kehidupan diorang tau. Antaranya setiap kali bapa Peter ni balik ke rumah dalam keadaan mabuk, dia mesti akan pukul isteri dan
anak-anak dia untuk melepaskan kemarahan dia. Tapi itu belum cukup lagi. Itu baru sikit je. Ada satu kisah tu, ini kalau boleh ada anak-anak kecil, budak-budak yang tengah tengok ni, Syamil harap dapat di skip lah part ni. Sebab dia sangat menjijikkan untuk didengar, lebih-lebih lagi budak yang baru umur. Okey, kita teruskan balik. Ada sampai satu tahap tu bila mak bapak dia dua-dua dah mabuk kan. Dia suruh semua anak-anak dia berkumpul dekat depan dia, dan dalam masa sama dia suruh isteri dia buka baju, dan diorang melakukan aksi yang macam tu sambil dipertontonkan dekat anak-anak dia. Kepala otak dia lah kan. Tak tahulah apa motif mak bapak dia buat macam tu, tapi bapak dia ni memang bapak kepada bapak setan lah. Yang lebih teruk je lagi, bukan setakat bapak dia ni buat hubungan dengan mak dia je tau. Adik perempuan Peter yang masa tu berumur 13 tahun pun kena bedal berulang kali dengan bapak dia, sampai bapak dia kena tangkap pada tahun 1897. Korang rasa macam mana weh? Apa yang Syamil boleh cakap, mak bapak Peter ni patut kena lenyek je lah dengan lori. Habis weh, habis rosak minda anak-anak diorang tu kena torture dengan benda yang sampai macam tu sekali. And then disebabkan kejadian tu juga, tak lama selepas tu ibu Peter ni dapat perintah berpisah dengan bapak dia tau guys. And that time diorang memang berpisah lah sekejap. Tapi benda tu pun tak lama guys, sebab diorang ni memang dah sekufu kan. Jauh macam mana sekalipun tetap nak get back balik. Lepas beberapa ketika diorang berpisah tu, mak Peter ni berkahwin semula dengan bapak dia, dan mereka semua berpindah ke Düsseldorf, which is tempat tu still lagi dalam kawasan Jerman lah. Okay guys, tapi kan disebabkan Peter ni anak sulung dalam keluarga tu, Peter ni sebenarnya dah menjadi sasaran utama penderaan oleh bapa dia tau. Setiap kali ada benda yang tak kena, dia mesti akan jadi orang yang pertama lah yang kena tibai dengan bapa dia. Sampaikan setiap kali dia pergi sekolah, dia memang dah berniat dah, dia tak nak pun balik ke rumah dia sendiri disebabkan bapa dia tu. So disebabkan environment kehidupan yang sangat buruk yang dilalui oleh Peter ni kan, prestasi akademik Peter ni jadi sangat teruk, dan dia juga selalu larikan diri dia dari rumah untuk elakkan dia berjumpa dengan bapa dia. Benda dia jadi banyak kali tau. Kadang sehari, kadang 2 hari. Ada sampai satu tahap tu seminggu terus guys dia hilangkan diri dia. Jadi dalam mana dia selalu tak balik, dia lepak dekat luar je kan. Sebenarnya kebanyakan masa dia dah luangkan dekat jalanan tu, dia banyak habiskan masa dia bersama dengan penjenayah and orang-orang jahat je. So daripada pergaulan bebas tu juga, dalam masa yang sama ianya dah membuatkan Peter ni diperkenalkan dengan pelbagai bentuk jenayah kecil. Contohnya merompak, peras ugut, mencederakan orang. Sebab penjenayah-penjenayah yang diikut tu semua memang dah ajar dia lah. Kalau korang nak survive, kau kena buat macam tu. Kalau kau nak survive, kau kena buat macam ni. Tapi mostly apa yang diorang ajar tu memang semua benda-benda yang tak betul lah. And then ada satu kisah ni pula. Ini apa yang dah dibagi tahu oleh Peter sendirilah. Peter ni dakwa yang dia dah buat pertama dia pada usia 9 tahun tau guys. Yang di mana dia tolak seorang kawan dia masa diorang tengah main dekat atas rakit balak. Rakit yang terapung atas air tu kan. Tapi dia kayu balak guys. Waktu tu ada 3 orang dekat atas rakit tu tau. Peter, lepas tu 2 orang lagi kawan dia. Cerita dia, bila semua orang tengah happy main dekat atas rakit tadi, Peter ni dah sengaja tolak seorang kawan dia jatuh ke dalam air sebab dia tahu kawan dia tu tak boleh berenang. Tapi nasib baiklah kawan dia seorang lagi tu pandai berenang. So bila yang pandai berenang tu nampak kawan dia tengah lemas, dia pun terjun terus untuk selamatkan kawan dia waktu tu. Tapi punyalah jahat Peter ni, lepas dia tengok kawan kedua dia tu terjun untuk selamatkan kawan pertama dia tu, Peter ni pergi tekan kepala kawan yang kedua tu dekat dalam air sampai orang tu lemas. So that time kedua-dua kawan dia tu lemas dekat situ lah. Waktu ni nasib Peter memang baik tau, sebab polis klasifikasikan kematian 2 orang kawan ni sebagai kematian yang tak disengaja kan. Biasalah zaman dulu kan, kejadian ni terjadi pada tahun 1888 macam tu. Kalau cerita crime zaman 1880-an, awal 1990-an, waktu tu kalau bab-bab siasatan ni kebanyakannya memang sangat lemah guys. Okey, kita sambung lagi cerita pasal Peter ni. Kemudian pada usia Peter 13 tahun, Peter ni dah menjalinkan hubungan dengan seorang perempuan yang sebaya dengan dia tau. Walaupun awet dia ni bagi buat perkara yang ringan-ringan dekat dia, tapi itu tak bermakna yang awet dia tu setuju nak melakukan hubungan yang tu dengan dia. Bila dia dah minta banyak kali tapi awet dia tak nak guys. Jadi untuk nak melegakan dorongan seksual dia tu, punyalah kepala dia dah masuk air time tu, dia pergi melakukan jinakkan yang tu dengan biri-biri, dengan kingzee, kambing, apa sahaja binatang yang dia nampak depan mata dia, dia akan cuba puaskan nafsu dia tu dengan cara macam tu. Memang jijik betul lah perangai si Peter ni. Tapi masalahnya dekat sini bukan setakat dia buat benda tu je dekat binatang tu. Apa yang dia cakap juga, dia akan rasa gembira yang teramat sangat bila dia tikam sekali binatang yang dia buat benda tu sebelum dia mencapai tahap climax dia. Kiranya bila dia rasa nak sampai tahap climax dia tu, dia akan bunuh lah binatang tu. Tapi lama kelamaan apabila Peter ni kerap sangat membunuh haiwan ternakan orang kampung dekat sekitar kawasan dia tu,
Perbuatan dia tu hampir terkantoi disebabkan ada orang perhatikan dia masih di tengah tertak seekor khinzir. Dan dari situ dia macam goyang sikit tau. Dia cakap okey, kalau macam tu aku kena stop kejap ni. Kalau aku teruskan juga straight pergi membuat proses persenyawaan dengan binatang sana sini, confirm aku akan kena tangkap punya lah. Jadi dia pun relax kejap, dia santai. Tapi dalam masa dia relax tu, korang tahu tak, ada satu momen tu pula disebabkan Peter ni tak dapat nak tahan nafsu dia kan. Dia cuba buat dengan adik perempuan yang pernah bapak dia buat benda tu dulu. Memang boleh kata penyakit gila set act si Peter ni memang dah sampai tahap ekstrim lah. And then pada tahun 1897, Peter dah mendapat desakan dari bapa dia untuk berhenti dari sekolah sebab bapa dia ni suruh dia bekerja sebagai juru acu tau. Kalau senang nak faham, juru acu ni macam kerja dekat kilang pembuatan acuan lah. Contohnya buat acuan bekas-bekas ke, acuan tu, acuan ni, tak kisahlah acuan apa sekalipun. Senang cerita, kalau korang faham, dia buat molding macam tu lah. Faham? Kalau korang tak faham juga, korang tekan je lah ChatGPT nanti, confirm dapat jawapan punya. Okey, kita sambung balik. Tapi selepas dia bekerja selama 2 tahun dekat company tu, Peter ni ada buat satu lagi benda bodoh yang di mana dia pergi curi duit company tempat dia bekerja tu. Lepas dia dah curi, dia pergi lari pula ke sebuah bandar yang dikenali sebagai Koblenz. So bila Peter ni dah berada dekat kawasan baru tu, waktu tu duit dia agak banyak jugalah sebab dia mencuri tu kan. Tak ada jumlah spesifik yang dibagi tahu berapa banyak yang dia rembat tu, tapi dia rembat tu dalam jumlah yang besar guys. Jadi bila duit pun dah berkepuk-kepuk waktu tu, Peter ni dah berkenalan dengan seorang pelacur 2 tahun lebih tua daripada dia. Apa yang Peter cakap, perempuan ni antara perempuan yang memang sesuai lah untuk dia. Sebabnya perempuan tu rela dengan apa jenis ataupun cara seksual mengikut apa yang Peter nak. Orang tu suruh terbalik, dia terbalik. Orang tu suruh berlari, dia berlari. Akan tetapi selepas 4 minggu kemudian, lepas dia dah sedap hura-hura apa semua, akhirnya Peter ni ditangkap juga atas kesalahan mencuri dan dia dihukum penjara selama sebulan. Sebulan je dia cakap. Memang bagi Peter ni tak ada masalah langsung lah. That's why lah sebulan selepas daripada kena penjara tu, dia keluar balik dan pada Ogos 1899 dia kembali semula guys dengan kehidupan jenayah kecil macam mencuri, merompak apa semua. Tapi orang cakap tu kalau orang buat jahat mana ada hidup tenang, betul tak? Tak lama selepas tu pada tahun 1900 Peter ni dah ditangkap lagi oleh pihak polis atas banyak gila pertuduhan, antaranya pertuduhan mencuri, cubaan bunuh gadis dengan senjata api, dan akibat daripada jenayah yang dia buat tu, kali ni dia dipenjara 4 tahun guys. Okey, sebulan tadi tak cukup kan? Kali ni bagi 4 tahun terus. Ambil kau. So kita fast forward terus pada tahun 1904. Selepas Peter ni dah menjalani hukuman selama 4 tahun tu, Peter akhirnya dibebaskan dan dia diarahkan untuk join pasukan tentera Jerman guys. Jadi bila dah kena paksa tu, dia tak ada pilihan lain lah. Nak tak nak dia kenalah pergi dekat tempat yang dia kena arahkan tu. Tapi macam biasalah, Peter ni kan ada masalah peribadi yang teruk kan. Tak lama lepas dia ikut join tentera Imperial Jerman tu, disebabkan dia tak boleh lagi nak follow aktiviti-aktiviti ketenteraan tu kan, Peter dah lari dari unit ketenteraan yang dia join tu, dan kali ni dia buat jenayah lebih teruk lagi. Untuk jenayah yang dia buat kali ni memang jauh beza lah dengan jenayah-jenayah yang dia buat sebelum ni. Korang tahu tak apa yang dia buat kali ni? Peter dah buat pembakaran dekat banyak tempat dekat sekitar kawasan yang dia stay. Mostly dia akan bakar lalang kering dekat tanah orang, dia bakar garasi orang. Motif dia buat benda tu disebabkan dia bengang lah. Dia nak tunjukkan kemarahan dia lepas dia kena tangkap sebelum ni. Tapi kebakaran tu bukan sikit-sikit tau guys. Korang bayangkan lah, dalam masa yang singkat je Peter ni dah bakar dekat 24 tempat yang berbeza tau. Biasalah kawasan lalang ni kan, kalau terbakar dia akan merebak teruk kan. Dan nak padam tu bukan satu benda yang mudah lah. Itu yang jadi masalah tu. Bukan tu je, lepas dia dah bakar satu tempat tu, dia siap tengok lagi daripada jauh macam mana bomba susah-susah nak padamkan kebakaran tu. Dia cakap bila dia tengok orang susah-susah padamkan benda tu, dia rasa puas lah dengan benda tu. Itu belum cerita pasal jenayah curi, jenayah rompakan lagi. Jadi setahun selepas tu, pada malam tahun baru 1905, dia dah ditangkap buat kali yang ketiga dan dia dah disabitkan kesalahan atas semua jenayah yang dia buat, macam mencuri, rompakan, pembakaran dan sebagainya lah. Dan kali ni ambil, dia kena penjara 8 tahun atas kesalahan yang dia buat guys. Tapi korang sabar kejap, korang ingat jenayah dia habis macam tu je ke? Ini baru permulaan guys. Cerita dia panjang lagi. Dah 3 kali kena tangkap pun tapi masih dalam fasa permulaan. Korang bayangkan lah. Ya betul, sebab lepas ni banyak lagi benda gila yang Peter ni akan buat. Korang sabar kejap.
Pada tahun 1913, selepas tak lama Peter dibebaskan dari penjara tu, macam Syamil cakap tadi, Peter ni akan buat satu benda yang besar lagi kan. So pada malam 25 Mei 1913, Peter dah pecah masuk dekat salah sebuah rumah, dan waktu dia masuk dekat dalam sebuah bilik ni, dia dah nampak seorang budak perempuan berusia 9 tahun bernama Christine Klein tengah tidur dekat atas katil dia. So dengan penuh kegairahan waktu tu, tak cerita banyak, Peter dah check budak tu, dan dia potong dekat bahagian kerongkong budak tu menggunakan pisau lipat yang dia bawa. Tapi korang tahu tak, punyalah luar biasanya dia punya tahap nafsu dia tu. Waktu Peter dengar darah budak tu menitik dekat lantai dan terkena sikit dekat tangan dia kan, dengan secara spontannya kemaluan dia telah memuntahkan lahar ketika tu. Dia climax, korang tahu tak, bapak tak boleh brain weh, dengan darah pun sampai boleh trigger nafsu dia kan. Memang teruk betul lah si Peter ni. Tapi kan, keesokan harinya Peter ni dah datang balik tau dekat area rumah yang dia pecah masuk malam tadi, dan dia lepak dekat sebuah kedai makan betul-betul berdekatan dengan rumah orang tu. Dia semata-mata nak tengok reaction orang-orang yang jijik dan marah dengan perbuatan dia buat dekat budak kecil tu. Semata-mata nak tu je guys. Dia cakap bila dia dapat tengok reaction kemarahan orang apa semua tu, dia rasa puas hati gila lah. Bapak mental kan. Tapi korang sabar kejap. Antara dia dengan budak Christine tu tak habis setakat tu je tau. Selepas berminggu-minggu budak tu dah dikebumikan, Peter ni pergi pula ke kubur budak tu seolah-olah macam dia nak melawat lah. Tapi korang tahu apa dia buat? Time Peter ni tengah ada dekat kubur tu, dia cangkung, dia rata-rata sikit tanah kubur tu pakai tangan dia kan. Dengan secara spontannya Peter ni dah terejakulasi dengan perbuatan dia tu. Sekejap, Syamil rasa macam dah sakit otak pun ada dah. Rasa macam makin lama makin tak boleh nak hadam pula apa yang dia buat ni kan. Masalahnya pegang tanah je pun, itu pun boleh sampai terangsang. And then selepas 2 bulan selepas daripada kejadian pembunuhan Christine tu, bila Peter tengok lain macam dah clear sikit kan, dia pergi pecah lagi sebuah rumah yang di mana kali ni dia attack gadis berusia 17 tahun yang bernama Franken guys. Tapi nasib Franken ni memang baik lah kali ni. Masa Peter masuk dekat dalam bilik dia kan, dia masuk, dia terus cekik si Franken tu sekuat hati dia, sampaikan darah terkeluar daripada mulut Franken. Dan dekat sini korang tahu tak, masa darah tu mengalir keluar daripada mulut Franken tu, Peter ni rasa steam ni tak tahannya, tidak. Dan daripada situ tiba-tiba keluarnya satu muntahan deras daripada bahagian bawah dia. Okey, itu bagi dia kira puas lah, sebab motif dia memang nak layan steam je. Kalau dia dah tengok darah pun dia dah terejakulasi, kira okey lah, dia akan lepaskan terus mangsa dia macam tu je. So that's why lah Franken ni boleh terselamat dari serangan Peter tu. And then beberapa hari selepas tu, pada 14 Julai 1913, akhirnya Peter ditangkap sekali lagi disebabkan dia didapati membakar dan pecah masuk rumah orang dekat sekitar bandar. Masa dia kena tangkap dia kena cas pecah rumah juga. Tapi untuk kerja-kerja yang dia buat sebelum-sebelum ni, macam bunuh, serang apa semua tu, sama sekali tak terkantoi lah. Kiranya budak Christine dengan Franken tu masih lagi clean guys. Tapi walaupun kes ni nampak macam tak banyak kan, disebabkan berkali-kali dia ulang benda yang sama, dia dah dijatuhkan hukuman 8 tahun penjara atas semua pertuduhan yang dikenakan dekat atas dia. Memang gila lah, padahal dia baru je bebas dari penjara, korang tahu tak. Punya gila, pada tahun yang sama juga si Peter ni kena tangkap guys. Siap kena penjara dalam tempoh yang lebih panjang lagi. Macam biasa, kita fast forward lagi. Selepas 8 tahun dia dipenjarakan tu, Peter akhirnya dibebaskan pada April 1921 dan dia terus berpindah jauh dari Dusseldorf ke Altenburg pula. Sebabnya kali ni dia nak duduk dengan adik perempuan dia lah. And then setelah beberapa ketika Peter ni duduk dengan adik perempuan dia, adik perempuan dia ni dah kenalkan Peter ni dengan seorang perempuan yang 3 tahun lebih tua daripada dia tau. Nama perempuan tu adalah Auguste Schaff dan dia adalah pemilik kedai manisan, dan dalam masa yang sama dia juga adalah seorang pelacur yang pernah menembak mati tunang dia. Bapak scary betul latar belakang perempuan ni kan. Silap-silap hari si Peter ni pun kena betul lah. So bila orang dah kenal-kenal, masing-masing pun dah berkenan antara satu sama lain kan. 2 tahun kemudian Peter dah pun berkahwin dengan Schaff dan diorang sangat bahagia dengan perkahwinan diorang tu. Okey, normal lah kali ni kehidupan dia. Dia hidup, dia kahwin apa semua kan. Nampak macam Peter ni dah berubah betul tak? Hidup dia normal, dia dah kahwin apa semua. Tapi kan, walaupun Peter ni tak ada masalah langsung tentang hubungan seks dan dia dapat melakukan benda tu kerap dengan isteri dia, dia cakap masih ada benda yang kurang lagi tau. Dia cakap kalau dia nak menyempurnakan lagi kepuasan seks dalam diri dia tu, waktu dia tengah buat hubungan tu dengan isteri dia kan, dia terpaksa berhayal dan dia tengah melakukan keganasan dekat orang lain. Contohnya macam cek ke, bunuh ke, ingat darah ke, apa saja yang dia bayangkan tu sebenarnya semuanya antara perbuatan jenayah yang dia pernah buat dulu. Kemudian pada tahun 1925, selepas melayari bahtera perkahwinan selama beberapa tahun tu, Peter dan Schaff ni berpindah balik ke Dusseldorf untuk memulakan kehidupan baru diorang dekat sana. Akhirnya Peter ni balik semula ke kampung halaman dia lah. Tapi
Tapi kan bila si Peter ni ada dekat kawasan Dusseldorf tu, dia seolah-olah dapat nafas baru di mana dia berkenalan dan curang dengan dua orang perempuan dalam masa yang sama. Seorang budak perempuan bawah umur dan seorang lagi bekerja sebagai pembantu rumah lah. Ingatkan dapat nafas baru dia jadi baik ke apa kan. Ni tak, dia balik semula ke perangai lama dia walaupun dia dah ada isteri kan sewaktu tu. Tapi macam biasalah, insting seorang isteri tu kan kuat kan. Disebabkan kelakuan Peter ni nampak semakin lama semakin aneh, akhirnya isteri dia si Shaft tu dapat juga menghidu perbuatan Peter dan terbongkarlah semua kecurangan yang Peter lakukan pada waktu tu. So apabila dah kantor tu, masing-masing memang bergelabah lah. Tapi dua orang perempuan tadi memang jahat guys. Bila dia tahu isteri Peter ni tahu tentang dorang tu kan, korang tahu apa dia buat? Dia pergi spin balik cerita di mana dua orang perempuan tadi dah pergi report polis yang menyatakan si Peter ni dah ganggu dan merogol dorang. Memang habislah si Peter kali ni. Dia kena game guys. Padahal perempuan diorang tu sebelum ni memang dah sedap-sedap dah dengan Peter tu. Bila dah jadi macam ni, diorang kenakan Peter balik pula. And then selepas disiasat apa semua, untuk tuduhan rockall tu berjaya digugurkan sebab dua orang perempuan tadi dah tarik balik kes tu tau. Tapi dia tetap juga kena hukum sebab dia kena charge atas tuduhan mengganggu dan mengancam guys. So Peter ni kena penjara selama 6 bulan macam tu lah. Macam tu aje lah kerja dia. Dia buat penjara tu macam hotel dia pula kan. Lepas keluar masuk, lepas keluar masuk lagi. Habis tu dia punya perangai tu pun tak elok betul tak nak buat macam mana. Tapi setakat 6 bulan tu apalah sangat bagi dia. Benda boleh ulang lagi, buat apa nak jadi baik dia cakap. Jadi lepas dah bebas tu dia santai kejap, dia slow down sebab dia ada rancangan yang lebih besar selepas ni dan dia akan comeback dengan jenayah yang lebih variety lagi guys. Okey, tahun 1929 ni kira tahun kemuncak keganasan Peter lah. Kali ni dia buat jenayah memang all out habis lah. Lepas dah buat satu, dia buat satu lagi. Lepas dah buat satu, dia buat satu lagi. Dan majoriti mangsa dia memang tak tahu langsung yang diorang akan jadi sasaran sebab memang random gila. Ada yang kanak-kanak, ada orang dewasa, lelaki, perempuan, semua dia bantai je. Okey, pada 3 Februari 1929, Peter nampak seorang wanita dalam usia pertengahan bernama Kun telah pun berjalan seorang diri dekat satu jalan yang sunyi. Waktu ni dia memang follow habis lah gerak-geri perempuan tu. Ngendak punya ngendak. Bila dia tengok tempat tu memang dah betul-betul clear apa semua kan. Peter terus terkam dan dia tarik perempuan tu masuk ke dalam semak dan dia tik arm orang tu sebanyak 24 kali. Korang bayangkan lah, pakai gunting lepas tu cocok macam tu, sakit guys. Sampai ada beberapa cucukan dia tu telah membuatkan tusukan tu terkena tulang orang tu tau. Tapi Kun ni memang handal lah. Walaupun dah kena serangan yang sampai macam tu sekalipun, surprisingly dia berjaya survive guys. Dah kata tak nak mati kan, buatlah macam mana sekalipun tetap juga tak mati. Okey, tak sampai seminggu selepas tu, pada 8 Februari 1929, Peter ni terjumpa pula dengan seorang budak perempuan yang baru berumur 9 tahun, which is nama budak perempuan tu dikenali sebagai Rosa Ohliger. Korang tahu tak apa Peter buat selepas tu? Dia tak cakap banyak, dia terus cekik budak tu sampai pingsan dan dia buat macam gini dekat bahagian badan budak perempuan tu sampai budak tu meninggal guys. Okey, dekat sini ada satu lagi kejijikan yang Peter buat tau. Apa yang Peter bagi tahu kan, waktu dia buat macam gini dekat bahagian badan budak perempuan tu, dengan secara spontannya Peter dah pun mencapai tahap climax dia dan dalam masa yang sama air peranakan tu pun terus keluar tanpa terkawal daripada bawah dia punya tut tu. Waktu tu dia cakap time dia buat macam gini tu, dia memang terangsang habis lah. Lebih-lebih lagi dia tengok darah terpancut keluar daripada badan orang tu kan. Memang dia cakap sting aku Yahoo lah. Tapi itu belum menjijikkan lagi guys. Korang sabar kejap. Selepas Peter mengeluarkan air peranakan dia tu, dia dah menggunakan jari dia pula untuk memasukkan balik air peranakan tu ke dalam. Okey, Syamil tak nak sambung lagi pasal ni sebab dia terlalu ekstrim sangat. So Syamil sambung balik pasal jenayah yang dia buat lah. Selepas dia habiskan pekerjaan dia tu, dia tak habis setakat tu je. Untuk seketika Peter ni dah tinggalkan mayat Rosa tu dekat sebuah kawasan tau. Sebabnya dia nak cari minyak untuk bakar terus buat tu. And tak lama selepas tu, bila dia dah dapat minyak apa semua, dia bakar macam gitu je budak tu guys, tanpa ada rasa belas kasihan pun. Okey, dekat sini pun ada satu lagi perkara yang menjijikkan tau. Masa Peter ni tengok keadaan mayat Rosa tengah terbakar tu kan, dia mengaku yang dia dah pun termuntah sekali lagi disebabkan dia terangsang dengan perbuatan dia tu. Macam biasalah, muntah tu bukan bahagian mulut tapi bahagian bawah tu lah. Bahagian bawah tu. And then 5 hari selepas tu, pada 13 Februari 1929, Peter ni nak melakukan dan seterusnya, di mana kali ni dia bunuh pula seorang mekanik lelaki berumur 45 tahun. Tapi kematian mekanik agak tragis jugalah. Peter dah macam gini dekat dia sebanyak 20 kali, hampir dekat keseluruhan badan dia. Ada dekat kepala, mata, dekat bahagian belakang. Dan yang mengejutkan dekat sini, Peter datang balik ke tempat kejadian tu and dia pura-pura jadi orang awam sambil dia usah-usah seolah-olah macam tak tahu apa-apa pasal pembunuhan tu. Dia tengok-tengok macam tu lah, konon-konon tak tahu kan. Tapi selepas kejadian
mekanik ni, polis macam dapat satu hint tau. Walaupun polis tengok mangsa yang kena bunuh dalam waktu terdekat ni semuanya berbeza, dia punya umur, jantina apa semua tu kan. Kiranya pembunuh tu tak spesifik lah dia pilih seorang mangsa tu, contoh perempuan-perempuan, budak-budak je. Dengan cara pembunuhan macam ni, polis dapat bagi satu conclusion dekat sini, pembunuh ni adalah seorang pembunuh individu yang cuma bergerak secara berseorangan je. Polis cakap ini pelaku dia confirm seorang je. Sebab kebanyakan cara dia pun sama je, dia akan kelah, tusuk apa semua. Tapi Peter ni tak berhenti dekat situ je tau. Di antara bulan Mac sampailah ke bulan Julai 1929, dia dah berjaya check 4 orang wanita dan salah seorang daripada mangsa dia tu dia dah campak masuk dekat dalam sungai. Tapi bila polis siasat apa semua, kes tu senyap macam tu je lah. Sebabnya kehilangan perempuan ni memang misteri gila, sebab tak ada siapa pun jumpa mayat atau bukti kukuh yang berkaitan dengan kehilangan perempuan tu. Tak tahulah mayat perempuan tu dah hanyut ke apa kan. Jadi kes tu tergantung macam tu je lah. Kemudian masuk pula bulan Ogos, pada 8 Ogos 1929, Peter ni dah berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Maria Han guys. Kalau tengok Maria ni memang jenis perempuan yang baik lah, dan dia sendiri pun cakap dengan Peter ni yang dia nak cari jodoh lah apalah. Okey, Peter pantang dengan benda lah macam tu. Jadi Peter pun cakap, ngam ni, perempuan ni memang macam polos je, jadi senang lah kerja dia. So ada satu hari tu Peter ni dah ajak Maria ni keluar tau untuk sembang-sembang lepak apa semua. Padahal Maria ni tak tahu yang semua ni adalah satu perangkap je. So bila diorang dah keluar tu, Peter ni bawa Maria ke satu padang rumput yang sunyi, dan dekat situlah dia cek dan dia tik arm dekat bahagian dada dan kepala Maria. Tapi time tu even Maria dah merayu supaya jangan bunuh dia, tapi Peter ni langsung tak ada rasa sikit belas kasihan pun dekat si Maria tu. Dia kerjakan je orang tu sampai orang tu meninggal. And then selepas Maria ni mati, untuk nak melenyapkan segala bukti, Peter ni pun tanamlah Maria dekat kawasan dia buat pembunuhan tu. Tapi benda ni tak habis setakat ni je tau. Beberapa minggu selepas Peter ni tanam mayat Maria tu, dia balik semula ke kubur Maria tu, dan kali ni korang tahu tak dia buat apa? Tak tahulah apa yang dia fikir waktu tu. Dia boleh pula korek kubur orang tu sebab dia nak ikat Maria tu dekat pokok ala-ala macam gaya salib macam tu. Korang bayangkan lah, mayat dah berminggu-minggu, lepas tu dia korek balik. Memang mayat tu dah membusuk teruk lah. Tapi lepas dia dah cuba angkat dan dia nak ikat Maria tu dekat pokok kan, dia mendapati dia ada satu masalah yang besar, di mana mayat Maria tu macam dah terlalu lembik pula. Korang bayangkan lah, benda dah benyek, dah busuk kan, memang susah lah nak gaya kan. Tambahan pula ada juga beberapa part badan dia pun dah terlerai daripada badan dia. Jadi disebabkan susah sangat nak buat benda tu, dia batalkan niat dia tadi dan dia baring dekat atas mayat Maria tu sambil dia layan steam dengan mayat Maria tu. Memang rosak terus lah si Peter ni. And then selepas 3 bulan dari kejadian Maria tu, Peter ni dah hantar surat tanpa nama kepada pihak polis tau. Yang mengejutkannya kali ni, korang tahu tak apa yang ditulis dalam surat tu? Isi dalam surat tu memang detail gila guys. Dia bagi tahu location, tarikh dan dia siap lukis lagi maps untuk bagi pihak polis track location dekat mana mayat Maria tu ditanam. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya polis macam dipermainkan jugalah kan. Korang bayangkan lah, pembunuh boleh hantar surat yang macam tu dekat pihak polis, dah lah hantar surat tak ada nama pula tu, macam menganjing pula. And then tak lama selepas polis terima surat dari Peter tu, polis pun teruslah pergi ke kawasan yang Peter bagi tahu dekat surat tadi, untuk diorang tengok lah sama ada betul ke tak ada mayat Maria dekat situ. Dan bila polis sampai dekat kawasan tu, polis gali tempat Maria dikuburkan tu, memang betul, memang itulah mayat Maria guys. Kemudian pada pertengahan Ogos 1929 macam tu, waktu ni Peter ni dah macam tukar strategi sikit tau guys. Biasanya kalau dia serang orang tu, dia menggunakan pisau je. Memang mostly serangan dia tu semua pakai pisau je. Tapi untuk pertengahan bulan Ogos ni, dia pergi pakai gunting pula. Dia seolah-olah macam nak menunjukkan yang pembunuh yang membunuh semua mangsa-mangsa ni adalah dalam jumlah yang ramai lah. Dia nak varietykan cara pembunuhan tu supaya nak nampak macam dia bergerak satu kumpulan guys. Waktu ni Peter memang macam kena rasuk hantu lah. Dalam bulan Ogos je memang banyak gila dia serang orang. 21 Ogos dia tikam 3 orang perempuan, 24 Ogos 2 orang budak, 25 Ogos seorang lagi. Even dah sampai masuk awal September pun dia dah serang 2 orang lagi mangsa guys. Ramai gila. Syamil sebenarnya sampai dah tak boleh kira dah berapa jumlah sebenar mangsa yang dia dah bunuh tu. Okay guys, kita jump pula ke bulan September Macam yang korang tahu, pada bulan Ogos Peter ni dah gunakan gunting untuk serang orang kan. Tapi untuk bulan September ni dia tak pakai lagi gunting dah. Tapi Peter ni tukar metod pembunuhan dia, di mana dia serang orang menggunakan tukul pula. Apa benda siun lah, kononnya dia nak mengelirukan pihak polis lah. That's why dia guna banyak cara ketika tu. So serangan kali pertama menggunakan tukul ni berlaku pada 30 September 1929, di mana Peter bertemu seorang perempuan berusia 31 tahun yang bernama Ida Reuter. So bila dia dah jumpa Ida ni, macam biasalah, dia akan tackle orang tu, dia cakap lembut-lembut. Bila orang tu dah selesa apa semua, Peter ni pun ajaklah Ida ni teman untuk dia lepak dekat kafe. And waktu perjalanan orang nak menuju ke kafe tu,
Peter ni dah ketuk kepala Ida tu menggunakan hammer yang dia bawa tu guys. Waktu ni pukulan yang Ida kena tu memang bertubi-tubi lah. Padahal waktu dia pukul tu Ida masih sedar tu. Ida siap merayu supaya Peter ni hentikan perbuatan dia. Dia cakap lebih kurang macam ni lah, Peter tolonglah berhenti, Peter tolonglah selamatkanlah saya. Tapi semakin Ida ni kuat merayu dekat Peter tu, Peter ni langsung tak ada rasa belas kasihan dan dia pukul kepala Ida tu sampai orang tu meninggal dekat situ. Aduh, gila betul kan. Syamil nak sebut gila tu sampai dah tak larat dah, sebab banyak sangat benda gila yang dia dah buat. Tapi guys, jangan sangka lepas bulan September tu dia berhenti setakat tu je. Tak guys, Peter teruskan lagi kerja-kerja gila dia di mana? Pada 11 Oktober 1929, lebih kurang 11 hari selepas kes Ida Reuter tu, dia jumpa pula dengan seorang gadis muda berumur 22 tahun yang bernama Elizabeth Doria. Waktu ni dia jumpa Elizabeth Doria tu dekat satu tayangan teater lah. So bila teater dah settle apa semua, Peter ni tengok Elizabeth ni tengah berdiri dekat satu kawasan tau. Dia pun apa lagi, dia datang approach. Tambah pula Peter ni jenis mulut manis pula. Bila dah sembang-sembang borak-borak tu, Peter pun ajak lah Elizabeth pergi dekat satu kafe ni. Waktu ni Elizabeth langsung tak syak apa-apa lah, sebab dia tengok Peter ni macam lelaki yang biasa je. And then dalam perjalanan Peter dengan Elizabeth ni nak ke kafe tu, macam biasalah Peter ni dah bawa Elizabeth ke satu jalanan clear sikit. Dan dekat situlah dia ketuk kepala Elizabeth menggunakan hammer dan dia rock all sekali perempuan tu. Tapi memang kesian lah dengan Elizabeth tu. Sebenarnya dari lepas kena pukul tu, lepas rock all apa semua tu, Elizabeth ni dalam keadaan sedar tu guys. Even sampai orang ramai jumpa Elizabeth ni pada pukul 6.30 pagi pun dia masih dalam keadaan sedar lagi. Cumanya waktu orang ramai jumpa tu dia dalam keadaan 50-50 lah. Orang bayangkanlah betapa seksnya dia nak menahan kesakitan tu. Tapi yang malangnya, lepas Elizabeth ni dikejarkan ke hospital, sehari selepas tu dia dah disahkan meninggal dunia akibat kecederaan yang teruk yang dialami. Okey guys, kemudian pada 25 Oktober 1929, ini kira era pengakhiran dia serang orang menggunakan hammer lah. Nak dijadikan cerita, masa Peter ni cuba nak serang dua orang perempuan pada waktu tu, dengan secara tiba-tiba tukul yang dia pegang waktu tu boleh terpatah pula. So dua orang perempuan yang dia cuba nak serang tu terselamatlah daripada serangan dia. Mungkin dah banyak sangat libas orang kan, sampai tukul pun boleh patah guys. Tapi even tukul tu dah patah, korang ingat dia nak stop ke? Tak guys, dia kata kerja tetap kerja. Benda boleh orang sesuka hati, buat apa dia nak diam kan. Lepas tu masuk 7 November, Peter ni buat satu lagi kejam yang melampau, yang di mana kali ni dia jumpa seorang budak perempuan berusia 5 tahun yang bernama Gertrude Alberman. Masalahnya budak tu baru 5 tahun tau guys. Kalau ikutkan memang tak fair lah dengan apa yang dia buat ni. Tapi nak buat macam mana kan, sama je macam sebelum ni, Peter ni sama sekali tak pernah pun selektif dalam nak pilih mangsa dia. Sama ada lelaki, perempuan, tua, muda. Kalau dia rasa nak dia buat je benda tu. Jadi korang nak tahu tak macam mana Peter ni pancing budak Gertrude ni? Bila dia dah jumpa budak tu, dia datang dekat, dia cakap, okey, jomlah ikut uncle jalan-jalan, uncle boleh belikan awak gula-gula ke apa. Jadi sebabkan punyalah soft spokennya si Peter tu, budak tu pun ikutlah Peter ke satu tempat yang sunyi. Memang betul lah, kalau dah ikut si Peter ni mana ada benda baik yang dia buat kan. Bila dia tengok line clear apa semua, Peter terus cek budak tu sampai budak tu pengsan, dan dia tikam budak tu sebanyak 34 kali dekat bahagian kepala dan juga dada dia. Tak tahulah apa yang dia geram sangat dengan budak tu kan. Padahal budak tu tak agresif mana pun, tapi mungkin tahap orgasm tu sampai lambat kan. That's why lah dia kena tikam sampai 34 kali. And then bila dia dah habis buat benda tu semua, untuk nak clearkan bukti kan, Peter dia dah sorok budak tu dekat timbunan pokok bersebelahan dengan sebuah kilang, dan dia belah terus daripada tempat tu tanpa ada sikit rasa bersalah pun dalam diri dia. Sikit pun tak ada tau. So beberapa hari kemudian, akhirnya mayat budak tu dijumpai oleh orang ramai. Tapi orang ramai memang terkejut gila lah. Diorang yang jumpa tu sebenarnya diorang tak dapat bayangkan kenapa budak sekecil ni boleh kena sampai macam ni sekali. Jadi selepas daripada kejadian budak 5 tahun tu, polis macam agak terkesan jugalah. Polis dah tak tahan lagi dah. Kalau lah diorang tak bertindak dengan lebih intensif lagi selepas ni, mesti akan ada ramai lagi orang yang akan jadi mangsa serangan Peter selepas ni. Menjelang akhir tahun 1929, pembunuhan yang dilakukan oleh individu yang digelar sebagai The Vampire of Dusseldorf ni telah mendapat perhatian besar di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa tau. Kalau tengok dari cara serangan, metod yang digunakan, polis percaya kes pembunuhan yang terjadi dalam waktu yang singkat ni semuanya berpunca dari seorang individu je. Dalam masa yang sama juga, waktu ni polis memang buat siasatan yang kau-kau lah. Hasil daripada penyiasatan pihak polis kan, polis dah berjaya siasat 9,000 orang, polis dapat 2,650 petunjuk, dan polis juga dah cuba menyusun 900,000 nama yang berbeza yang berpotensi untuk dijadikan sebagai suspek. Tapi selepas daripada kes pembunuhan Gertrude tu, sebenarnya tak ada lagi dah kes pembunuhan yang terjadi dekat kawasan Dusseldorf tu. Cumanya daripada selepas kes Gertrude ni, sampailah bulan
bulan Mei 1930, lebih kurang 10 orang dekat kawasan Dusseldorf tu dah cedera disebabkan serangan Peter ni lah. Tapi itu pun semuanya tak sampai menyebabkan kematian guys. And then pada 14 Mei 1930, ada seorang lelaki yang tak dikenali ni dah mendekati seorang perempuan yang bernama Maria Badlik. Apabila lelaki tu dapat tahu yang Maria ni seorang pengembara and baru je sampai dekat Dusseldorf tu untuk cari kerja, cari rumah apa semua, dia pun dah offer lah dekat perempuan tu. Dia cakap, okey tak apa, awak pun baru dekat sini kan, apa kata saya bawakan awak dekat satu asrama yang boleh awak tinggal. Disebabkan Maria pun tak tahu sangat pasal kawasan tu, dia pun okey je lah, on je lah. Dalam masa yang sama sebenarnya dia agak risau juga tau dengan lelaki tu. Tapi dia sendiri pun perlukan bantuan, so nak tak nak dia try je lah. And then bila Maria dah follow lelaki tu, Maria perasan lelaki tu macam nak bawa dia masuk ke satu jalan yang sunyi pula guys. Jadi Maria macam argue lah, kenapa awak lalu sini, saya tak nak lah ikut awak macam ni. Jadi bila diorang dah bertengkar tu, secara kebetulan ada pula seorang lagi lelaki datang nak menyelamatkan si Maria tu. Dia tanya Maria macam ni, ada apa-apa masalah ke, dia ganggu awak ke? Maria terus cakap, ya betul, dia cuba kacau saya. So lelaki yang awal bawa Maria tadi pun tak cakap banyak, dia terus belah daripada situ lah, dia tak nak kecoh-kecoh. Tapi orang cakap Maria ni macam jatuh ditimpa tangga lah. Korang tahu tak, akhirnya titi sebenarnya lelaki kedua yang cuba nak bantu Maria ni adalah Peter guys. Memang jackpot lah si Peter ni. Jadi disebabkan Maria ni pun nampak macam tertekan dan takut apa semua, Peter ni pun ajaklah ke rumah dia untuk makan-makan, sebab dia cakap dekat rumah dia tu ada bini dia. So bila dah settle makan dekat rumah Peter, Peter ni macam biasa lah. Korang ingat dia buat semua benda tu saja-saja je ke? Dia ada agenda lain guys. Lepas makan tu dia pun offer lah lagi dekat Maria. Okey, dia cakap, Maria, lepas ni saya akan tolong awak carikan sebuah hotel tau. Dan dekat sana nanti boleh lah awak pergi berehat, tenangkan fikiran apa semua. Akan tetapi belum sempat Maria tu sampai dekat hotel lagi, masa diorang lalu dekat satu kawasan berdekatan dengan hutan kan, Peter terus tarik Maria ke dalam hutan tu dan dia cekik Maria sama macam biasa dia buat tu. Tapi nasib Maria ni memang baik lah. Mungkin disebabkan kawasan tu tak berapa clear sangat waktu tu. Bila Maria tu menjerit sekuat hati dia, tiba-tiba Peter ni terus melepaskan tangan daripada leher orang tu dan dia biarkan Maria pergi macam tu je. Memang luck habislah Maria kali ni. Kalau time tu tak clear, memang habislah dia. Tapi kan surprisingly, selepas daripada kejadian ni, Maria ni tak melaporkan apa-apa pun serangan yang dibuat oleh Peter tu kepada pihak polis tau guys. Tak tahulah apa sebab dia tak nak buat report polis tu kan. Tapi Maria ni ada tulis satu surat dekat kawan dia untuk bagi tahu pengalaman pahit dia disebabkan kejadian tu. Nak dijadikan cerita, lepas Maria dah hantar surat tu dekat pejabat pos kan, dia sebenarnya tak perasan tau, rupa-rupanya dia dah tersalah alamat pula. Jadi nak tahu daripada mana siapa pengirim surat tu, seorang kerani pejabat pos tu pun terpaksa lah buka surat tu untuk dapatkan alamat pengirim dia. Biasalah kalau surat dulu-dulu kan, alamat pengirim biasanya akan ada tulis dekat dalam surat kan. Kalau dekat sampul surat tu biasanya alamat penerima je. Jadi bila kerani tu tengok nama dan alamat apa semua, dengan secara tak sengaja dia dah terbaca tentang apa yang ditulis oleh Maria dekat dalam surat tu. So memang kantoi lah semuanya. Disebabkan kerani tu rasa macam ada yang tak kena dekat sini, dia pun teruslah hantar surat tu ke balai polis untuk minta polis buat siasatan terus ke atas Maria. Jadi bila polis dah jumpa Maria dan diorang dah siasat apa semua, time tu juga Maria tunjukkan terus rumah lelaki yang dah cekik dia pada malam tu. And then bila polis dah sampai dekat rumah Peter tu, polis tanya jiran, polis try track nama owner sebenar rumah tu. Ternyata dari situlah polis baru dapat tahu yang rumah tersebut adalah kepunyaan Peter Curtin yang mempunyai banyak gila rekod jenayah lampau. Time ni tak cerita banyak, untuk nak panggil Peter ni keluar daripada rumah dia, polis pun bagilah salam. Hello, Assalamualaikum, Peter ada kat rumah tak Peter? Bila dah banyak kali polis dah bagi salam tapi Peter still tak keluar juga daripada rumah dia, polis terus decide untuk pecahkan pintu untuk geledah seluruh rumah dia, dan dalam masa yang sama polis nak buat penangkapan terus terhadap dia. Tapi waktu ni nasib Peter memang baik lah. Kebetulan dia dengan isteri dia tengah berada dekat luar tau guys. So dalam mana polis tengah geledah rumah dia tu, waktu Peter dengan isteri dia tengah lalu satu lorong untuk balik ke rumah dia tu kan, bila dah nak sampai dekat dengan rumah dia tu, Peter dengan isteri dia dah perasan yang ramai gila polis tengah berada dekat kawasan perkarangan rumah dia. Jadi apa lagi, bila dia dah nampak macam tu, dia terus pusing balik dan dia terus lari tinggalkan tempat tu. Time ni isteri dia dah mula pelik. Kenapa pula awak tak nak balik rumah? Kan ramai polis tengah ada dekat rumah kita tu. Mana tahu ada apa-apa. Kalau kita tak balik, macam mana kita nak tahu apa yang jadi dekat rumah kita tu? Time ni Peter terus straight je dekat isteri dia. Okey, macam
Macam ni saya terus terang je lah. Kalau awak nak tahu, sebenarnya hari tu saya dah cuba rock all Maria masa saya nak hantar dia ke hotel. Misal kata kalau saya kena tangkap hari ni, saya akan dijatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun disebabkan kesalahan yang saya buat tu. Lepas isteri dia dengar hukuman yang selama macam tu, isteri Peter ni macam terfikir kejap, betul juga kalau tak ada Peter ni macam susah pula hidup aku. Tapi tak tahulah sama ada Peter ni dah merayu ke minta maaf ke apa semua kan. So isteri dia pun setuju. Okay, dia cakap tak apa. Kalau macam ni kita lepak je dekat hotel dulu. Kalau rumah kita dah clear daripada pihak polis, baru kita balik semula lah ke sana. Jadi dari 19 Mei sampailah 23 Mei 1930, punyalah si Peter ni tak nak kena tangkap. Selama beberapa hari tu memang dia lepak dekat hotel je. Tapi memang selamat lah. Selama dia dekat hotel dengan isteri dia tu, seorang pun tak dapat nak kesan keberadaan dia. Jadi selepas beberapa hari menghilangkan diri tu, pada 23 Mei 1930, bila Peter dah balik ke rumah dia kan, Peter buat satu lagi pengakuan baru dekat isteri dia, yang di mana dia adalah vampire of Dusseldorf yang polis tengah buru sekarang ni. Dia cakap jugalah semua kejadian yang berlaku dekat Dusseldorf tu memang dia yang buat selama ni. Waktu ni isteri dia memang terkejut habis lah. Time ni juga Peter cakap dengan bini dia, tak apalah, awak tolong laporkan je lah saya dekat polis sebab saya malas lagi dah nak lari. Kalau awak laporkan ke pihak polis secepat mungkin, kemungkinan awak akan dapat ganjaran yang lumayan daripada pihak polis. So awak boleh survive lah menggunakan duit ganjaran tu. Jadi keesokan harinya, disebabkan Peter dah desak isteri dia untuk buat report polis tu, akhirnya Peter ditangkap juga atas laporan yang isteri dia buat guys. Game over. Apabila Peter ni dah disiasat atas semua kesalahan yang dibuat kan, Peter ni tak ada sekali pun menafikan yang benda tu bukan angkara dia tau. Boleh cakap awak ada buat benda ni, ya ada. Awak ada buat benda tu, ya ada. 100% dia mengaku semua kesalahan yang dia pernah buat dekat pihak polis. So secara total jenayah Peter dia dah buat sebanyak 68 kes jenayah, termasuk 9 pembunuhan dan 31 percubaan pembunuhan. Tapi kalau ikutkan yang macam Syamil cerita tadi, Syamil rasa macam dia lebih daripada 9 orang pun ada kan. Syamil sendiri sampai dah tak boleh kira dah berapa total orang yang Peter dia dah bunuh. Tapi ada satu lagi benda yang mengejutkan dekat sini. Dari pengakuan Peter sendiri, waktu dia bunuh setiap mangsa dia tu, rupa-rupanya Peter ni dah minum banyak darah dari kerongkong mangsa dia yang dia dah potong. Bila potong dekat bahagian sini kan, darah akan terpancut keluar dengan banyak kan. So dia akan terus direct minum daripada sini lah. Gila betul lah. That's why lah gelaran Vampire of Dusseldorf tu adalah panggilan untuk dia guys. And then bila penyiasat tanya soalan lagi dekat dia kan, kalau tentang orgasm pula macam mana? Apa ciri-ciri yang boleh buat awak orgasm masa lakukan jenayah ni? So dia pun jawab, dia cakap depends juga. Setiap masa tu akan ada situation orgasm yang berbeza-beza. Ada yang tengah hisap darah dia dah climax, ada yang kena tikam banyak kali baru dia climax, ada yang rock all, ada yang kadang-kadang baru part cek je setakat buat benda tu pun dia dah boleh mencapai tahap orgasm dah. Tapi yang lebih teruknya lagi, ada sampai satu tahap tu bila dia dah steam sangat kan, untuk mencapai tahap ejakulasi dia, Peter ni dah potong kepala angsa dan dia minum darah daripada leher angsa tu untuk mencapai tahap orgasm dia. Tak tahulah level fetish si Peter ni macam mana kan. Tapi memang betul-betul mengarut lah si Peter ni. Kalau orang normal tak macam ni guys. Pada 13 April 1931, Peter dah dibicarakan atas semua pertuduhan dekat mahkamah di atas kesalahan jenayah yang dia buat. Untuk yang sebelum ni, masa dia kena siasat dengan pihak polis kan, dia dah cakap yang dia mengaku semua benda dia buat tu betul kan. Tapi bila sampai dekat mahkamah, Peter ni spin cerita pula ini mana sebenarnya dia adalah seorang yang gila guys. Dalam hal ni sebenarnya Peter ni sengaja nak merumitkan proses pendakwaan terhadap dia tau. Jadi disebabkan nak confirmkan yang dia gila ke tak, pihak pendakwa raya pun memperkenalkan 5 doktor psikiatri untuk memberi keterangan tentang si Peter ni. Tapi kelima-lima doktor psikiatri ni seorang pun tak ada yang menyebelahi dia guys. Semua doktor cakap apa yang Peter ni buat dalam keadaan yang sedar. Sebabnya semua benda yang dia buat tu pun dia boleh ingat secara terperinci. Lebih-lebih lagi dia mengaku yang diri dia gila pula. Mana ada orang gila yang mengaku dia gila, betul lah. Jadi selepas perbicaraan berlangsung 10 hari, lepas mahkamah berbincang selama 2 jam untuk mencapai keputusan yang baik waktu tu, akhirnya mahkamah bersetuju nak menjatuhkan hukuman mati dekat Peter atas kesalahan yang dia buat. Waktu hukuman tu disebutkan kan, Peter ni langsung tak menunjukkan reaction apa-apa tau guys. Nak kata sedih tak, nak kata dia argue pun tak. Sebab dia sendiri tahu yang semua kesalahan jenayah dia tu kebanyakannya adalah jenayah yang mengerikan. Kemudian pada 2 Julai 1931, lepas Peter ni dah terima hidangan terakhir yang di request, dia dah dibawa ke tempat hukuman di mana dia akan dipenggal menggunakan guillotine. Untuk korang yang masih tak tahu guillotine ni apa, guillotine ni adalah sebuah alat yang dicipta untuk melaksanakan hukuman penggal dengan lebih berkesan tau.
Dia lebih kurang macam ni lah. Dia punya alat tu dia buat daripada kayu. Disediakan satu tempat untuk letak kepala. Bila kepala tu dah letak dekat posisi yang betul, satu pisau akan dijatuhkan daripada atas dan sap. Maka bercerailah badan daripada kepala manusia. So kita sambung balik ya. Untuk mengetahui korang, sebelum Peter ni menjalani hukuman dia kan, dia sempat tanya dekat seorang pakar psikiatri penjara macam ni tau. Kalau selepas kepala saya ni kena potong nanti, adakah saya boleh mendengar lagi darah yang terpercik keluar daripada leher saya? Sebab kalau boleh saya nak dengar lah. Sebab dengan percikan darah tu je akan buatkan saya rasa seronok. Kononnya dia nak rasa seronok buat kali yang terakhir lah. Tapi waktu tu pakar psikiatri tu tak jawab apa-apa pun. Sebab kalau benda kepala dah terputus dari badan, nak dengar darah apa ke benda je kan. Tak ada masa dah untuk dia rasa seronok. Sebab sakit tu melebihi segala-gala je. Okay guys, untuk mengetahui korang, selepas kepala Peter di dipancung, kepala dia ni dah dibelah secara dua dan otak dia dah dikeluarkan untuk dibuat kajian tau. Saintis nak kaji nak faham apa sebenarnya buat seseorang macam Peter ni boleh bertindak sekejam macam tu. Sebab dia dah terlampau kejam sangat tau. Misal kata kalau ada masalah mental tu lain lah, tapi dia normal. Selepas saintis dah buat kajian dekat otak dia tu, sebenarnya tak ada benda yang pelik pun dekat otak dia. Otak dia sama je macam orang lain. Cumanya saintis ada jumpa satu kelenjar yang membesar lah dekat otak dia. Tapi itu pun langsung tak menjejaskan otak dan cara Peter berfikir guys. And then lepas otak Peter tu dah dikeluarkan, kepala Peter ni dah diawet dan dipamerkan dekat Museum Replace Believe It or Not dekat Amerika Syarikat tau. Even sampai sekarang ni pun kepala dia masih ada dekat sana untuk dipamerkan tau guys. Kalau korang nak tengok gambar-gambar tu, korang boleh search dekat Google je lah. Sebab Syamil tak boleh tunjuk dekat sini guys, dia macam sensitif sikit. So macam tu je lah kisah tentang Peter Kitten. Macam mana story kali ni guys? Syamil minta maaf lah, story ni agak panjang sikit kan. Dan Syamil minta maaf juga kalau dalam video ni banyak sangat perkataan yang kurang selesa untuk budak bawah umur dengar. Tapi itulah, banyak sangat benda bodoh yang Peter ni dah buat guys. Dia tak gila. Even sebenarnya kalau ikutkan lah masa dia dah kena tangkap sebelum ni pun banyak gila saringan mental yang dah dibuat dekat dia. Tapi memang betul otak dia memang tak ada masalah apa pun. That's why lah punyalah nak tahu apa masalah si Peter ni sampai tahap otak dia tu dikeluarkan dan dibuat kajian. Okay guys, terima kasih sebab korang dah layan video ni sampai habis. Macam biasalah, kalau korang ada idea ataupun korang ada cerita-cerita yang best yang korang tahu dekat luar sana, korang just drop saja komen korang dekat bawah. Okay, berjumpa lagi kita di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.